Alhamdulillah, up to today, kita telah menjelajah Al-Quran menerusi tafsir Fi Zilal Quran dengan Asy-Syahid Said Qutb sejauh 4 juzuk, iaitu juzuk Amma Yatasa'alun yang bermula dengan surah Amma Yatasa'alun, dan juzuk pertama, juzuk kedua, dan akhirnya menerusi ayat 91 di dalam surah Al-Imran menghabisi juz ketiga. Sekarang kita memasuki juz keempat. Kita berpindah daripada Asy-Syahid Said Qutb kepada tafsir Al-Azhar, iaitu karya Profesor Hamka daripada Nusantara ini. Kita mulai mukadimah juz keempat dengan Dr. Profesor Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terkandung di dalam juz keempat ini ialah lanjutan surah Ali Imran dan pangkal surah An-Nisa sebagai surat-surat yang diturunkan di Madinah. Akan kita dapati isi yang senada antara keduanya. Bahagian pertama juzuk ini yang amat menarik perhatian kita ialah tuntutan Allah tentang mana jalan yang paling mudah dan dekat supaya kita dapat mencapai suatu kebajikan di dalam hidup ini. Tuhan menunjukkan bahawa kebajikan tidaklah akan tercapai kalau kita tidak sanggup menafkahkan, memberikan sebahagian dari harta yang kita cintai. Yang tafsir-tafsir ditulislah catatan riwayat dan kisah orang-orang yang telah menyesuaikan hidupnya dengan ayat ini, sejak dari sahabat-sahabat Nabi kita SAW kepada yang sesudahnya. Betapa mereka memberikan hartanya untuk menolong orang lain sebagai kelangsungan akidah tauhid yang telah ada dalam dadanya. Sampai salah seorang sahabat Rasulullah memberikan kebunnya yang subur menjadi harta wakaf untuk kepentingan umum kerana terhambat khusyuknya mengerjakan solat kerana kebun itu. Dan beberapa riwayat lain yang akan kita dapati uraiannya dalam tafsir kelak. Sesudah itulah datang tuntutan beberapa ayat tentang membentuk masyarakat Islam. Dimulai dengan menegakkan takwa, kemudian berpegang bersama dengan teguh kepada tali Allah supaya timbul persatuan dan hilang segala permusuhan. Setelah persatuan terbentuk, hendaklah diadakan segolongan umat dakwah yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Lalu diterangkan bahaya perpecahan, bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Asal persatuan ini terjaga dengan dasar takwa, bukan persatuan kerana persamaan maksud untuk mengejar kepentingan diri sendiri. Pastilah kamu menjadi sebaik-baik umat antara manusia. Diterangkan dalam ayat-ayat itu bahawasanya kekukuhan persatuan kaum muslimin kerana kesatuan akidah itu menyebabkan ahli kitab tidak dapat mendatangkan mudarat bagi kamu. Sebab ahli kitab itu telah ditimpa kehinaan di mana sahaja mereka berada, sebab mereka tidak lagi berpegang kepada tali Allah dan tali manusia. Di bahagian ini diterangkan juga hakikat dan isi yang sebenarnya pendirian ahli kitab, betapa benci mereka kepada Rasulullah SAW dan bagaimana mereka selalu mengganggu masyarakat muslimin yang baru bertumbuh di Madinah. Kekufuran itu telah dari dahulu. Bahkan mereka pernah membunuh nabi-nabi.
Terhadap semua itu, hendaklah kaum muslimin selalu awas dan waspada. Jangan mau didekati mereka. Jangan tertipu oleh mulut manis mereka dan jangan berkawan dengan mereka. Sebab kata kebencian telah berkali-kali keluar dari mulut mereka, dan yang tersembunyi dalam dada mereka lebih besar lagi. Setelah peringatan Tuhan tentang rahsia-rahsia kebusukan maksud ahli kitab itu, datanglah peringatan tentang perjuangan di Bukit Uhud, tempat muslimin mendapat kekalahan berhadapan dengan kaum Quraisy, kerana ada di antara kaum muslimin yang tidak setia memegang disiplin dan tidak teguh memegang perintah, sehingga mereka tinggalkan tempat pengawalan kerana mengharapkan harta benda rampasan untuk diri sendiri. Bahagian terbesar dari surah Ali Imran dan juz keempat adalah memberi peringatan pada kaum muslimin tentang kegagahan dalam perang Uhud itu. Perang yang menyebabkan Rasulullah SAW sendiri mendapat luka dan berpuluh mujahid mencapai syahidnya. Antaranya Sayyidina Hamzah sendiri yang bergelar Sayyidus Syuhada. Banyak peringatan diberikan berkenaan dengan peperangan Uhud itu. Dan peringatan-peringatan mengenai perang Uhud itu telah menjadi pedoman untuk perjuangan muslimin selanjutnya. Sehingga pada peperangan-peperangan yang sesudah Uhud, keadaan seperti demikian tidak terulang lagi. Malahan pernah di dekat akan wafatnya Rasulullah SAW sengaja ziarah ke Bukit Uhud itu dan berkata, inilah Uhud, bukit yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Bagi kita, umat Muhammad yang datang kemudian, baik anjuran persatuan langkah singkirkan perpecahan dan susun tenaga dakwah, iaitu ayat-ayat 102 sampai 110, ataupun kelanjutannya menerangkan bahaya mementingkan diri sendiri sehingga merosak barisan yang tidak pasti membawa kekalahan sebagai terjadi di Uhud. Semuanya ini adalah pedoman hidup untuk seluruh masa. Selama 14 abad agama Islam, sejarah telah nyata terbuka di hadapan kita. Suka dan duka telah kita tempuh. 200 tahun lamanya terjadi perang salib sampai umat Kristian menguasai pusat-pusat Islam di Palestin kerana perpecahan komando kaum muslimin. Dan baru Palestin dapat direbut kembali setelah muncul pemimpin yang ikhlas, iaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jatuhnya Baghdad ialah kerana perpecahan khalifah dengan wazirnya sendiri. Terusirnya kaum muslimin dari Spanyol ialah setelah raksasa kekuatan persatuan Islam di bawah kerajaan Bani Umayyah pecah belah menjadi Mulukut Tawaif, dan tiap provinsi dan kota telah berdiri kerajaan-kerajaan tersendiri, masing-masing memakai gelar yang hebat-hebat, sedang yang dikuasai hanya setumpuk tanah, yang satu memusuhi yang lain. Sampai ada raja-raja itu yang lebih suka meminta tolong pada raja-raja Nasrani, musuhnya dan musuh agamanya, untuk melawan raja lain tetangganya yang seagama dengan dia. Kemudian datanglah bahagian ketiga juz keempat, iaitu lanjutan peringatan tentang tipu daya, kecurangan dan maksud jahat ahli kitab. Bagaimana mereka demikian
mudah memungkiri janji yang telah dipersetujui bersama seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai hijrah ke Madinah. Mereka mengkiri janji itu kerana ada perasaan dalam hati mereka bahawa umat Islam yang baru bangkit itu hanyalah orang-orang ummi, orang-orang tidak terpelajar, yang tidak ada salahnya kalau janji dengan mereka dimungkiri. Setelah menghuraikan semua itu, datanglah sekali lagi peringatan kepada kaum muslimin supaya berhati-hati dan supaya memperteguhkan hati, menyiapkan harta dan tenaga menghadapi perjuangan menegakkan agama Allah, dan jangan sampai lemah semangat menghadapi ahli kitab ataupun kaum musyrikin itu. Betapapun parah dan perihnya luka yang telah dideritai kerana tikaman kecurangan musuh, namun orang-orang yang beriman segera siap melanjutkan perjuangan lagi kerana panggilan Allah dan Rasul telah datang. Maka barang siapa yang memperbaikikan mana yang rosak, menyusun kembali mana yang telah berserak, mengubati mana yang luka dan terus berjuang, itulah orang yang akan mendapat ganjaran besar, iaitu ayat 172. Dan walaupun ditakut-takuti berbagai macam, dikatakan bahawa musuh telah berkumpul untuk menghadangi mereka, namun mereka tetap bertawakal kepada Tuhan kerana yakin bahawa yang mereka perjuangkan itu ialah kebenaran, dan iman mereka bertambah kerana ancaman itu. Ayat 173. Setelah itu datanglah bagian yang keempat, membayangkan bagaimana seorang Muslim mempersatukan dirinya dengan alam, merenung kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Renungannya terhadap alam menyebabkan kuat ingatannya kepada Tuhan, sehingga diingatnya Tuhan waktu duduk dan waktu berdiri, bahkan waktu dia berbaringan. Lalu dia bermunajat, menyerahkan diri kecil yang tidak bererti ini kepada pencipta alam maha besar, Allahu subhanahu wa ta'ala, mengaku di hadapannya bahawa semuanya ini tidaklah dijadikannya dengan sia-sia. Sebab itu dia memohon ampun pada Tuhan, diakuinya kebesaran dan kesucian Tuhan, melindungkan diri dari api neraka, lalu diberikannya dirinya untuk berbakti. Akhirnya dia memohon agar kepadanya dianugerahkan apa yang telah dijanjikan kepada Rasul-Rasul, bahawa orang-orang yang beriman akan diberi tempat istimewa pada hari akhirat, dan jangan kiranya dia dikecewakan pada hari kiamat itu. Maka datanglah jawapan tegas dari Tuhan bahawa yang penting bagi Tuhan ialah amal dan usaha, baik amal usaha laki-laki ataupun amal usaha perempuan. Sanggup hijrah, sanggup diusir dari kampung halaman sendiri kerana mempertahankan pendirian, dan tidak mengeluh kalau disakiti orang kerana membina jalan Tuhan. Sanggup berjuang dan berperang, bahkan sanggup dibunuh kerana menegakkan keyakinan ini. Orang yang demikian sabda Tuhan, akan diberi tameng dan perisai dirinya oleh Allah, iaitu tahan jiwanya tidak terpengaruh akan berbuat kelakuan-kelakuan yang buruk, dan dijanjikan pula masuk surga sebagai ganjaran perjuangannya. Di akhir surah diberilah tuntunan inti perjuangan, iaitu supaya sabar menderita, kerana perjalanan ini akan sulit dan akan panjang. Setelah terlepas dari satu kesulitan alam, datang lagi kesulitan lain. Namun tugas tidaklah berhenti.
perhentian tugas ialah apabila telah berhenti hidup. Sebab itu, alat yang utama adalah sabar. Kemudian, yang kedua ialah musyabarah, iaitu mengadu sabar dengan sabar. Pihak lawan tentu akan sabar pula menderita. Maka hendaklah lawan sabar mereka dengan sabar yang kedua. Dalam perjuangan jangka lama, tak ubahnya kita ini dengan orang yang menyelami lautan. Siapa yang nafasnya pendek, nescaya akan lebih dahulu keluar dari dalam air. Sebab itu, latihlah diri agar sanggup tahan lama terbenam dalam air. Kemudian ialah murabahah, iaitu pertalian komando antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Hubungan yang tidak pernah putus. Sudah itu, penjagaan dan pengawasan, patrol dan penjagaan atas batas-batas dan sempadan. Jangan terkecoh dan jangan terlalai. Jangan sampai musuh masuk ke dalam wilayah kita dengan tiba-tiba sedang kita terlengah. Sendi semuanya itu ialah takwa kepada Allah yang mengandung juga pengertian mawas diri. Dengan jalan begitu, maka akhir ayat memberikan penghargaan. La'allakum tuflihun. Moga-moga dengan jalan demikian kamu akan beroleh kemenangan. Dan dengan ayat itu ditutup surah Ali Imran. Sehabis itu datanglah surah An-Nisa, surah mengenai urusan kaum wanita. Kerana wanita pun mendapat kehormatan pula menerima peraturan-peraturan dari Tuhan. Tentang surah An-Nisa akan kita berikan penjelasannya lagi kelak di pendahuluan tafsirnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.